الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ تجامع اليوم بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini, pada tengah hari ini, Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk datang ke rumah Allah Ta'ala. Dalam erti kata, kita ini menjalankan tugas seperti mana yang terdapat dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ini menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku. Alhamdulillah, sekarang ini kita berada dalam satu bulan yang dinamakan dengan bulan Sya'ban. Bulan yang mana padanya itu terdapat pelbagai manfaat, fadilat, yang mudah-mudahan sekiranya kita ini melaksanakan amalan-amalan yang ada dalamnya itu, kita akan mendapat pahala yang cukup besar di sisi Allah Ta'ala. Beberapa hari lagi kita akan sampai ke dalam satu bulan yang cukup mulia yang digelar dengan Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan, iaitulah bulan Ramadan. Kita mendoakan dalam hidup kita ini dengan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami ini dalam bulan Rajab. Habis dah bulan Rajab, berkatilah kami ini juga dalam bulan Sya'ban. Nak sampai pula bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kami ya Allah dalam satu bulan yang cukup mulia, besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala, iaitulah bulan Ramadan. Setiap tahun kita ni, bila habis saja bulan Ramadan yang mana kita ni beramal dalamnya, berpuasa dalamnya, kadang-kadang kita rasa dah banyak tahun aku lalui bulan Ramadan dalam kalender Islam ni, tapi amalan aku ni tak termana sangat. Maka kita pada kali ini nak sampai lagi bulan Ramadan. Apa yang kita harapkan, iaitulah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kesempatan lagi untuk datang, untuk sampai dalam bulan Ramadan ini, untuk kita beramal, tingkatkan ibadah kita, dan kita pohon ampun daripada Allah. Ya Allah, ya Allah, aku ni banyak dosa ya Allah, ampunilah dosa aku ya Allah. Aku ni bila masuk bulan Ramadan saja aku pohon ampun, tapi buat dosa lagi lepas tu. Maka aku ni ya Allah, sampai lagi bulan Ramadan ini ya Allah, maka ampunkanlah dosa aku ya Allah. Aku tak akan buat lagi ya Allah kesalahan ataupun dosa yang aku buat sebelum ini ya Allah. Mudah-mudahan Engkau menerima taubat aku dan meningkatkan darjat aku di sisimu ya Allah, insya-Allah Ta'ala. Saya baca satu ayat Al-Quran sebentar tadi. Dalam ayat ke-188 Suratul Baqarah,
kita bila masuk bulan Ramadan, kita akan berbincang berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dalam Al-Quran ini ada 6 ayat Al-Quran sahaja yang menceritakan tentang bulan Ramadan, iaitu dalam surah Al-Baqarah daripada ayat 183. Kan kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ke 183. Selepas itu ada ayat yang kedua, iaitu ayat 184, menceritakan tentang orang-orang yang sakit dan orang-orang yang bermusafir itu dibenarkan untuk berbuka puasa dan menggantikan puasa tersebut pada hari-hari yang seterusnya selepas bulan Ramadan. Datang pula ayat yang ke 185 menceritakan tentang bulan Ramadan itu. Sebab apa dimulakan bulan Ramadan? Maka dimuliakan bulan Ramadan itu dengan sebab turunnya Al-Quran. Kalau Al-Quran tak turun pada bulan Ramadan, maka pastinya bulan Ramadan ini takkan jadi mulia di sisi Allah Ta'ala. Takkan jadi mulia. Maka dengan sebab apa? Dengan sebab Al-Quran itu diturunkan, maka jadilah bulan Ramadan itu mulia di sisi Allah. Kita hari ini baca Al-Quran tak baca lagi, bacalah selepas ini. Nak sampai bulan Ramadan? Sampai bulan Ramadan sahaja ke baca Al-Quran? Tak. Sebelum tu pun dah ready dah. Siapkan diri kita ni dengan persiapan spiritual. Untuk apa? Sampai ke bulan Ramadan. Kan? Selepas itu pula ayat yang ke 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, dan sekiranya ditanyakan kepada kamu, wahai Muhammad, aku ni duduk kat mana? Kan ada perbincangan ilmu akidah. Ada yang mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Maka yang tidak bersetuju dengan kalam ini, mereka mengkritik dan memberikan dalil-dalil yang tertentu. Ada yang pula mengatakan Allah Ta'ala itu tidak bertempat, di mana sahaja Allah Ta'ala ada bersama kita. Maka diberikan dalil, dan ada yang tidak berpuas hati mengkritik. Maka kita kata, dalam ayat Al-Quran ini, apabila ditanyakan kepada kamu, wahai Muhammad, katakanlah aku ini fa inni qarib. Aku ni dekat je dengan kamu ni. Tak kisahlah nak kata tempat ke tak tempat aku ni, tapi aku ni dekat dengan kamu, wahai umatku. Maka berdoalah kepada aku. Sesungguhnya aku pasti akan mengabulkan doa yang kamu pohonkan kepada aku. Sebab apa? Aku ni dekat dengan kamu, tapi kamu tak pohon doa kepada aku untuk bertaubat kepada aku lagi. Ruginya kamu itu, kan, sebagai hamba Allah Ta'ala. Datang pula ayat yang ke 187 menceritakan kepada kita tentang tempoh bulan puasa tu, waktu mana kita wajib untuk menahan daripada lapar dan dahaga. Maka diceritakan waktu fajar sehingga waktu maghrib. Dan juga terdapat dalamnya itu dilarang sama sekali kepada kita ini yang asalnya perbuatan ataupun amalan tersebut halal di sisi Allah Ta'ala, masuk sahaja bulan Ramadan tidak halal dalam tempoh berpuasa. Apa dia? Bagi orang-orang yang berkahwin, dia tahu, kan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu menjadi pakaian bagi orang yang selainnya, yang berlainan jantina dengannya. Siapa dia? Perempuan. Dan juga begitulah, bertentangan daripada itu, orang lelaki pula menjadi pakaian bagi orang perempuan. Maknanya apa? Asalnya itu, dalam ataupun pada ketika waktu siang itu,
dihalalkan untuk kita ini melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada orang-orang yang berkahwin. Tapi dengan sebab bulan Ramadan, maka diharamkan sama sekali. Untuk apa? Menguji umat manusia ini sejauh mana mereka ini beriman dengan aku. Kita kena tahan pada ketika itu. Dan datang pula ayat yang ke-188, yang kebanyakannya jarang sekali kita ceritakan dalam kuliah-kuliah ilmu. Syekh saya, Syekh Mustafa Asy-Syanqiti daripada Mauritania, sebelah Afrika, menceritakan dalam satu muhadarah bulan Ramadan, kita ni selalu berbicara tentang ayat 183 sehingga 187. Tapi kita jarang berbicara tentang satu ayat Al-Quran ini yang terdapat selepasnya, menceritakan tentang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu itu memakan harta di kalangan kamu dengan cara yang salah, yang batil. Li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dengan sebab apa? Tujuan yang kamu makan itu supaya apa? Kamu dapat bawa urusan tersebut kepada pihak pemerintah. Dengan sebab kamu nak mengagih-agihkan, kamu nak makan harta tersebut di kalangan kamu sahaja. Bil ism, dosa. Wa antum ta'lamun. Tapi kamu tahu urusan tersebut dosa. Urusan tersebut dosa. Sekarang ni isu apa? Panas. Kan? Institusi yang dekat dengan kita ni je. Apa dia? Tabung haji. Macam mana? Kan? Masing-masing pergi ke tabung haji. Kan? 2-3 minggu lepas. Untuk apa? Nak menyatakan kepada pihak yang terlibat dalam pengurusan tersebut bahawasanya ini adalah salah di sisi agama. Dan rakyat itu tidak bersetuju dengan apa yang kamu lakukan. Isu-isu yang menampakkan kepada kita ni, kan, yang menampakkan kepada kita rupa-rupanya, wallahu a'lam, apakah hakikatnya. Tapi rupa-rupanya di kalangan mereka yang menguruskan itu memang terdapat dalam pengurusannya itu berkaitan dengan satu platform untuk dilaburkan harta tabung haji tersebut. Maka kita persoalkan dan tidak ada jawapan sehingga saat ini, jawapan yang boleh memberikan kepuasan hati kepada orang yang berada ataupun yang mencarumkan dalam institusi tabung haji. Sampai ke saat ini, kan, pihak yang bersetuju dengan kerajaan ataupun yang menguruskan institusi tersebut, ataupun pihak yang asalnya itu dia tidak bersama dengan pihak kerajaan dan sebagainya itu, maka masing-masing tidak berpuas hati. Sebab apa? Kami laburkan harta kami carumkan duit kami dalam tabung haji. Tapi kenapa ini yang dilakukan kepada kami, yang diberikan kepada kami? Maka kita dipersoalkan, kan? Kena berhati-hati. Dan inilah tujuan kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni, kan, bukan sahaja la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu ni bertakwa. Bukan itu sahaja. Ayat 188 ni menceritakan kepada kita, rupa-rupanya Syekh saya sebut, rupa-rupanya selepas bulan Ramadan, ayat inilah di antara tujuan besar nak menunjukkan kepada hamba Allah Ta'ala bahawasanya kita ni nak menguruskan harta ni bukan sekadar harta untuk diri kita sahaja. Uruskan harta untuk orang lain pun termasuk juga dalam pengurusan harta di sisi Islam. Maka sekiranya kamu ini gagal, kamu salah menguruskan harta tersebut, kamu akan mendapat balasannya di akhirat kelak. Makan harta orang pada jalan yang salah, maka tunggulah saatnya. Balasannya, walaupun kamu rasa mewah, kamu rasa bahagia kat dunia ni dengan sebab pengurusan kamu tersebut, tapi akhirat kamu tak terlepas. Ini ayat 188. Tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan nanti, maka tadaburlah, hayatilah ayat Ramadan 183 sehingga 188. Cukup memberikan
memberikan istifadah kepada kita, manfaatnya kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, asalnya saya nak berkongsi ilmu tentang surah An-Nas. Dengan masa yang ada ni saja saya menyentuh tentang muqaddimah berkaitan dengan menjelang Ramadan. Kita bila nak masuk bulan Ramadan lah baru kita nak persiapkan diri kita. Sebenarnya persiapan itu bermula daripada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Untuk apa? Bila masuk bulan Ramadan tu dah kuat dah ada persiapan, dan kita akan kuatkan lagi dengan amalan-amalan yang ditingkatkan dalam bulan tersebut. Nak capai amalan ataupun pahala berlipat kali ganda ni, kena ada persiapan awal, dan masuk saja dah ready dan tambahkan lagi kan. Yang kurang baca Al-Quran, bacalah kan. Bila masuk bulan Ramadan kita boleh habiskan 1 juz Al-Quran insya-Allah paling kurang kan. Kita tak rasa umpama Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu kan 60 kali khatam Al-Quran di luar solat dalam bulan Ramadan. Subhanallah kan, subhanallah. Okay, insya-Allah kita ambil masa dalam setengah jam ini untuk kita berbicara tentang satu surah dalam Al-Quran yang merupakan surah yang terakhir, iaitu surah An-Nas. Surah yang terakhir dalam Al-Quran ini merupakan surah yang keberapa? 114. Dan surah ini mengandungi 6 ayat. Surah ini merupakan surah Makkiyah. Apabila kita berbicara tentang surah Makkiyah dan Madaniyah, pegangan kita katakan surah Makkiyah ini diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun surah Madaniyah diturunkan selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah An-Nas ini memberi erti surah manusia. Kenapa surah ini diberikan dengan nama surah manusia? Kerana dalam setiap ayat Al-Quran tersebut, selain daripada ayat yang keempat, akhirnya itu ada perkataan An-Nas. An-Nas, apa dia? Manusia. Dalam istilah bahasa Arab, An-Nas itu maknanya manusia. Bila baca Al-Quran surah An-Nas ataupun hukum wajibul ghunnah, wajib berdengung, itu nun yang ada tanda tasydid ataupun tanda sabdu, ataupun mim yang tanda sabdu, maka hukum dia ialah wajibul ghunnah, iaitu wajib berdengung. Wajib berdengung ni tempat keluar dia kat mana? Tempat keluar huruf dia pada hidung, rongga hidung kita. Cuma yang saya boleh kongsikan, hukum ini, bila kita sebut hukum ini, kena pastikan bahawasanya dengungan tersebut kita rasa getaran pada hidung, rongga hidung kita. Kan kadang-kadang ada orang baca qul a'udzu birabbin nas bin nas, seolah-olah bacaan dia tu macam lama sedikit dekat nun tu kan, macam dengung je, tapi rupa-rupanya salah. Macam mana sebutan betul dia? Sebutan betul dia bila dengung ni kan, bila kita dengung, kita baca Al-Quran, baca dengan kita pastikan rasa getaran tersebut pada hidung kita. Qul a'udzu birabbin nas. Nas. Kalau bin nas, dia macam lalu dekat tengah-tengah je, padahal dia kena rasa getaran kat hidung, itu baru betul. Tuan-tuan boleh, puan-puan boleh praktik selepas ni kan. Saya pun kena tegur dengan kami student Melayu ni, kena tegur dengan Syekh Arab Jordan. Tak betul pun bacaan kamu tu, kena bagi rasa dekat hidung. Nas, 2 harakat. Okey, insya-Allah. Tu sekadar sentuh sikit je hukum tajwid. Maka dalam surah An-Nas ini dibagikan kepada 2.
Menurut kitab tafsir Ibn Kathir karangan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama tafsir yang alim di Jordan, beliau merupakan ataupun digelar dengan Said Qutb pada zaman kini. Nak cari kitab ataupun buku-buku ataupun pemikiran yang cenderung kepada Said Qutb pada zaman kini, maka pergilah berjumpa dengan ulama yang bernama Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi di Jordan ini. Dibahagikan kepada dua. Bahagian pertama, ayat yang pertama sehingga ke ayat yang ketiga. Dan bahagian yang kedua, ayat yang keempat sehingga ayat yang keenam. Maka bahagian yang pertama itu dipanggil dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan bahagian yang kedua menceritakan tentang hakikat satu makhluk Allah Ta'ala yang menjadi musuh kepada anak-anak Adam, iaitulah makhluk yang bernama syaitan. Kan? Kalau orang Kedah, orang utara dia kata apa? Dia kata, kalau melawak sikit dia kata setan, betul kan? Itu kasar kan? Setan betul. Kalau orang KL, syaitan lah, bagus sikit. So gunalah perkataan yang awal tu kan, syaitan. Okay. Kita mula dengan ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Fi hadhihi surah thalath sifat min sifatir Rabb azza wa jal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ar-rububiyyah wal malik wal ilahiyyah. Fahuwa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa hilahuhu wa jami'u al-asya' makhluqah lah wa mamlukah wa abidullah. Maka tiga ayat ini menceritakan tentang sifat yang pertama Allah Ta'ala, iaitulah ar-rububiyah. Sebab itu ada perkataan birabbin nas, Rabb. Rabb ni apa maknanya? Maknanya ialah Allah Ta'ala mentadbir, menguasai alam ini. Sifat yang kedua, malikin nas. Malik, kalau tuan-tuan pernah pergi ke tanah Arab, dengar perkataan malik, artinya ialah raja. Ya, betul, raja. Dan sifat yang ketiga, ilahiyah, iaitu Allah Ta'ala merupakan sembahan manusia. Sifat yang pertama, Allah Ta'ala mentadbir, menguasai alam ini, termasuklah kita ini, manusia, makhluk Allah Ta'ala. Dengan sebab apa manusia ini dikhususkan dalam surah ini? Dalam tafsir disebut, termasuklah tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Zuhaili, ulama Syria, menceritakan kepada kita, rupa-rupanya dalam ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala mengkhususkan perkataan An-Nas itu untuk memuliakan manusia berbanding dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Allahu Akbar. Kita ni asal kejadian kita ni daripada mana? Okey, daripada tanah. Selainnya, ayat lain menceritakan tentang kejadian manusia itu daripada setitis air yang cukup hina di sisi Allah Ta'ala. Daripada setitis air yang cukup hina tersebut, maka jadilah seketul daging, tulang, dan jadilah kita sebagaimana hari ini. Tapi dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah ceritakan, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, surah At-Tin. Dan pastilah kami ini telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian. Asalnya itu, kita ni hinanya, diciptakan daripada setitis air yang cukup hina di sisi Allah Ta'ala. Maka jadilah sebagaimana kita pada hari ini. Maka ciptaan kita pada hari inilah ciptaan yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Malaikat tak dikhususkan dalam surah ini, sekalipun dijadikan daripada
daripada cahaya. Begitulah juga benda-benda yang lain. Tapi manusia itu asalnya hina ciptaan. Maka jadi seumpama kita pada hari ini cukup mulia di sisi Allah Ta'ala. Apakah tuntutan kita? Untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jangan ubah kejadian asal kita macam mana. Kan? Nak benda yang lebih baik. Padahal ciptaan kita ni sekarang ni dah mulia dah. Malik, raja Arab Saudi ada rajanya. Jordan ada rajanya. Dan juga beberapa buah negara lagi ada raja masing-masing. Maka raja kepada segala raja-raja di negara yang ada di dunia ini merupakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki raja-raja tersebut. Allah Ta'ala memiliki manusia di alam ini. Allah Ta'ala memiliki segala-galanya di muka bumi Allah Ta'ala. Dan sifat yang ketiga, iaitu Allah Ta'ala merupakan sembahan makhluk. Maka kata kunci dalam hidup kita ni, untuk kita mendapat syurga Allah Ta'ala, sebelum kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, apa dia? Iaitu La ilaha illallah. Ulama tak kata maknanya ialah la ma'bud bihaqq illallah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan, tidak ada yang berhak disembah dengan kebenaran melainkan Allah Ta'ala sahaja. Kaum musyrikin Makkah, kalau tengok sirah Nabi SAW, apa salahnya mereka ni? Apa salahnya mereka? Sedangkan mereka ni tahu bahawa Allah Ta'ala tu wujud dan memang perlu untuk disembah. Maka sirah menceritakan bahawasanya salahnya mereka ni ialah mereka menjadikan patung-patung berhala tersebut sebagai perantaraan untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Itu salah mereka. Kan? Salah mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Orang yang bukan Islam, apabila ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan bumi dan langit ini? Maka mereka akan kata apa? Allah juga. Tapi salahnya mereka ini adalah menjadikan patung-patung berhala itu untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Kata kunci kita nak mati dalam mati yang husnul khatimah, sebaik-baik kematian, maka matilah mudah-mudahan dalam kalimah la ilaha illallah. Kita risau dalam hidup kita ni, kalau yang sering baca Al-Quran, sering zikir, ingat Allah Ta'ala, sebut la ilaha illallah, kita pun dah risau dah kan dalam hidup kita ni. Bila kita mati nanti macam mana pengakhiran hidup kita? Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah peluang untuk aku ni. Bila aku nak mati nanti, sebelum hembusan terakhir nafas aku itu, maka berilah peluang kepada aku untuk aku sempat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu bagi orang yang rajin baca Al-Quran, zikir kepada Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala. Tapi macam mana pula yang mungkin aku ni ataupun orang-orang lain yang malas baca Al-Quran, zikir kepada Allah pun malas. Macam mana kehidupan aku ni kan? Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah peluang kepada aku untuk sempat ucap kalimah la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinah. Qalu wa anta ya Rasulullah? Qala wa ana illa anna Allah a'anani alaih fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, di kalangan kita semua ini tak terlepas walaupun seorang, yang mana pada kita ni akan terdapatnya seorang peneman yang kita sering sebut sebelum ini sebagai qarin. Kan kita pernah sebut kan, qarin. Makna qarin tu ialah peneman. Ditanyanya kepada Nabi, sekalipun kamu ke ya Rasulullah, kamu pun ada juga ke peneman bersama dengan kamu? Maka Nabi pun menjawab,
Ya, sekalipun aku ada pada aku ni pun seorang peneman, melainkan peneman aku itu tersebut akan membantu aku, dan dia pun dah masuk Islam. Dia dah masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair. Dan dia itu tidak akan seru aku melainkan perkara-perkara yang baik sahaja. Kita tak. Kita akan diseru oleh peneman kita ni dengan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jahat. Sebab tu bila kita duduk seorang-seorang, kita mudah sangat nak fikir ataupun buat benda yang tak baik. Kalau bersama dengan orang ramai, kita mudah ataupun lebih dekat untuk buat perkara yang baik. Tapi kalau duduk seorang-seorang, susah sangat. Susah sangat. Maka kita pohon dengan kalimah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, iaitu maknanya aku berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang direjam. Syaitan itu musuh kepada manusia. Dan sememangnya syaitan ini setiap masa akan menggoda kita. Kalau kita tak ingat Allah Taala, dia akan datang kepada kita. Tapi kalau kita ingat Allah Taala, dia akan jauh. Maka sebut kalimah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini pada bila masuk. Orang Arab dia cepat emosi. Maka bila cepat emosi ni, dia akan marah orang lain. Dan saya sering kali bersama dengan orang Arab ni, dia memang cepat emosi. Bila cepat emosi ni, dia akan cepat juga turun emosi tersebut dengan kalimah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia akan reda cepat. Tapi kita mungkin lambat emosi, kan? Tapi kita ni bila emosi tu kita pendam sampai satu saat. Sampai satu saat tu dia nak lepaskan. Tak puas hati dia bergaduh, kan? Kita macam tu. Tapi orang Arab dia cepat emosi, cepat turunnya. Sebab apa? Dia ingat Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalimah mereka, kan? Perkataan Arab. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Safiyyah ummul mukminin radhiyallahu anha zarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'takifun wa annahu kharaja ma'aha lailan liyuraddaha ila manziliha falaqih rajulan minal ansar falamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam asra'an faqala Rasulullah ala rislikuma innaha Safiyyah bintu Huyay faqala subhanallah ya Rasulullah faqala inna syaitan yajri min ibn Adam majrad dam wa inni khashaitu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'an aw syarran. Hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Safiyyah ummul mukminin itu pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang beriktikaf. Diajak Nabi untuk balik ke rumah. Maka mereka pun bergerak. Dalam pertengahan jalan mereka ni nak balik rumah tersebut, berjumpa dengan dua orang lelaki daripada Ansar. Kita tahu Muhajirin, orang yang berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Adapun Ansar ini ialah orang yang berada, yang menunggu, menyambut kedatangan orang Muhajirin di kota Madinah. Ketika dua orang Ansar ini nampak Nabi, mereka ni cepat, lari cepat, tergesa-gesa. Kemudian Nabi pun tegur mereka. Ala rislikuma innaha Safiyyah bint Huyay. Kenapa ni tergesa-gesa ni? Kan? Nak pergi mana? Nampak kami ni pun nak lari ke? Kan? Maka Nabi bagi tahu sesungguhnya itu ialah Safiyyah bint Huyay. Sesungguhnya dia itu ialah yang dekat dengan aku ni ialah Safiyyah bint Huyay. Siapa dia? Isteri aku. Okey. Kemudian mereka balas, subhanallah ya Rasulullah. Maha suci ya Rasulullah. Maha suci Allah Ta'ala ya Rasulullah. Perkataan ini menunjukkan kepada Nabi bahawasanya kami ni asalnya tak ada
fikir apa yang buruk pun kepada kamu. Kan? Nabi dengan Safiyah binti Huyai itu, maknanya kami tak fikir apa pun kepada kamu ni satu benda yang buruk. Kamu tak buat salah apa pun. Kemudian Nabi pun kata, innasyaitan, sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam saluran peredaran darah anak-anak Adam dan aku takut syaitan tersebut mencampakkan ke dalam hati kamu berdua itu sesuatu yang buruk yang boleh kamu sangkakan kepada aku. Ini buktinya dalam hadis ini menunjukkan kepada kita syaitan itu berada dalam saluran atau peredaran darah badan kita ini. Yang paling dekat ialah peneman kita, iaitu yang disebut dengan qarin tadi tu lah. Qarin tu. Dan kita masuk kepada sifat ataupun hakikat syaitan daripada ayat yang keempat sehingga ke ayat yang keenam. Min syarril waswasil khannas, iaitu syaitan yang mencangkung dalam hati anak Adam. Fa in saha aw ghafala waswas, fa idza zakarallah khanas. Syaitan tu dia mencangkung dalam hati anak Adam, badan anak Adam. Sekiranya kita lupa, kita lalai, maka akan datang was-was kepada kita. Kita tahu, kita belajar perkataan bahasa Melayu yang was-was tu, asalnya kita ni bukan memang perkataan kita pun. Bukan. Berasal daripada perkataan bahasa Arab. Kalau kita ambil perkataan lain, contohnya apa? Okey, tuan-tuan perempuan yang berada di office ni sering kali ada meeting kan? Meeting ataupun bahasa Melayunya mesyuarat. Mesyuarat tu asalnya perkataan apa? Musyawarah. Musyawarah, perkataan Arab. Wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan bermesyuaratlah kamu dalam satu urusan dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Taala itu suka kepada orang yang bertawakal. Musyarat tu asal daripada perkataan bahasa Arab. Begitulah juga was-was ni pun daripada bahasa Arab. Bila kita lupa, tak ingat Allah Taala, dia akan datang kepada kita dan hadir sifat was-was. Tapi kalau kita ingat Allah Ta'ala, maka khanas ni min syarril waswasil khannas, kita berlindung dengan nama Allah Ta'ala daripada bisikan ataupun hasutan jahat al-khannas. Al-khannas ini merupakan salah satu daripada gelaran kepada syaitan. Maknanya apa? Maknanya ialah syaitan yang tenggelam timbul, ataupun istilah lainnya tersembunyi. Sebab apa digelarkan dengan istilah tersebut? Bila kita lupa tadi kan, lalai, dia akan datang kepada kita. Maknanya apa? Dia timbul lah tu kan. Bila kita ingat Allah Ta'ala, dia akan tenggelam, dia akan lari dan bersembunyi daripada kita. Sebab tu dah digelar dengan Al-Khannas. Al-Khannas, syaitan yang tenggelam timbul ataupun tersembunyi. Ayat yang kelima, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu dia akan meniupkan dalam dada manusia. Maka ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan syaitan itu dia akan tiup dalam dada ni. Dalam dada siapa? Dalam dada anak Adam. Dan pendapat yang kedua mengatakan bukan anak Adam je. Bukan kita sahaja, tapi ada makhluk lain yang juga akan ditiupkan hasutan jahat tersebut, iaitulah al-jin. Maka pendapat yang kedua ini dipilih dengan sebab keutamaannya.
hasutan tu bukan kepada kita sahaja, jin pun kena hasut juga. Oh, gitu pula ya. Okay. Dan ayat yang terakhir, ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama kata syaitan tersebut dia berasal daripada jin sahaja. Dan pendapat kedua mengatakan syaitan tersebut bukan jin sahaja, manusia pun ada juga yang di kalangan syaitan. Maka kita fikir, macam mana ni? Manusia pun di kalangan syaitan. Pendapat kedua dipilih. Pendapat kedua lebih rajih. Syaitan daripada kalangan manusia dan juga jin. Di kalangan kita pun ada syaitan. Macam mana tu? Maka di antara kita nak kenal sifat-sifat syaitan tersebut dalam kalangan manusia itu, mereka itu bukan ada tanduk kan, macam nak cerita tu kan, komik-komik sebagainya kan, dia buat tanduk dua, datang kat manusia tu ganggu dia, aku datang kan, aku nak kacau kau, bukan macam tu. Tapi kita nak kenal manusia ni daripada kalangan syaitan tersebut, ialah mereka itu akan berperangai ataupun mengikut jejak langkah syaitan. Contoh, dia hasut manusia untuk buat jahat. Hasut manusia untuk buat jahat. Kan? Satu masa, asalnya kawan dia tu nak pergi ke kuliah. Tapi dia pun diajak, kawan dia tu pun diajak untuk pergi ke mana? Pergi ke tempat yang memang banyak syaitan kat situ. Mana? Dalam agama kita ni, tempat yang paling baik itu ialah di rumah Allah Ta'ala. Dan tempat yang paling buruk itu ialah di pasar raya. Kat situlah pasar raya tu kita tak boleh duduk lama-lama. Sekejap je yang dituntut kepada kita. Kalau kita duduk lama-lama, mulalah kita ni nak beli macam-macam. Kan? Asalnya tu nak beli satu dua barang sahaja, kemudian membazir sampai berjuta-juta ringgit dan sebagainya, beribu-ribu ringgit. Itu hasutan syaitan. Dan dalam majlis ilmu seumpama ni, dia ada beberapa kategori. Yang pertama, syaitan tu datang, dia akan duduk belakang kita. Dia akan cucuk kita. Cucuk kita, bila kita duduk tak senyap tu, dia kacau kawan sebelah. Kuliah tu panjangnya. Jumlah kita pergi tempat lain pula. Pergi ke tingkat 4 dan tingkat 4, 3 untuk apa? Untuk beli barang dan sebagainya. Kan? Dia kata apa? Kuliah tu panjangnya. Kacau kawan sebelah, cucuk-cucuk. Kemudian mereka pun keluar. Yang kedua, datang ke atas ataupun bertenggek di atas mata kita. Maka bila bertenggek atas mata kita ni, apa yang akan jadi? Yang akan jadi ialah pada hari tersebut dia lebih memahami kuliah berbanding hari-hari yang sebelumnya. Kan? Maknanya apa? Dia tersengguk-sengguk lah. Oh, fahamnya aku. Kan? Fahamnya aku. Lain pula, dia datang kepada mulut kita. Datang kepada mulut kita ni, apa yang akan terjadi? Dia akan kata, ustaz tu dah bagi kuliah ataupun bagi ceramah panjang sangat, kita pula lah buat kuliah yang kedua. Kan? Buat kat belakang tu, sembang berdua. Kemarin dulu kan ada perlawanan bola, Kelantan lawan dengan Lion. Macam mana ni kita boleh kalah? Kan? Macam mana kita boleh kalah ni? Lion pula menang. Kan? Kena belasah 3-1. Kan? Dia pun sembang belakang tu kan, tak puas hati dan sebagainya, dengan strategi dan sebagainya, tak puas hati. Kemudian jadilah kuliah yang kedua kat belakang tu. Kuliah yang kedua. Itu pun hasutan juga tu. Tunggu dulu majlis ilmu habis. Kan? Baru sembang panjang-panjang. Kena berhati-hati. Mudah-mudahan kita dalam majlis ilmu tersebut dapat keberkatan. Mula dengan Al-Fatihah, habis dengan tasbih kafarah. Maka kena jaga-jaga keberkatan dalam majlis ilmu. Dan surah An-Nas ini boleh untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Surah An-Nas bersama dengan surah Al-Falaq dikategorikan sebagai Al-Mu'awwidhatain. Dua surah yang memohon kepada Allah Ta'ala untuk berlindung daripada benda yang zahir dan benda yang tak nampak pada pandangan mata.
diturunkan sekaligus di Makkatul Mukarramah tanpa beransur-ansur. Maknanya dua surah ni turun sekaligus. Ada surah yang turun beransur-ansur. Dan surah An-Nas ini kita boleh amal dalam sebelum kita nak solat. Sebelum nak solat tu, kalau kita ni takbirkan 5 kali tu belum tentu lagi, bacalah surah An-Nas. 5 kali belum tentu. Allahu Akbar. Masa tu kawan dia suruh jadi imam. Tolak. Ya, imam yang lain pun tak nak jadi. Tolak dia jadi imam. 5 kali takbir belum tentu lagi. Allahu Akbar. Cancel tak jadi ya. Makmum pun cancel juga tak jadi. 5 kali tak jadi juga. Kemudian dia kata kat belakang. Dia kata kat makmum, itulah aku dah kata dah. Korang tolak aku jadi imam juga. Kan jadi macam ni. 5 kali pun belum tentu lagi. Bacalah surah An-Nas. Kalau macam itulah penyakit kita. Ataupun sebelum kita tidur tu, bacalah surah An-Nas ini dengan surah Qul Huwallahu Ahad dan Al-Falaq. Mudah-mudahan pada malam tersebut kita dijauhkan daripada gangguan. Angkat 2 tapak tangan, hembuskan dan baca 3 Qul. Dan sapu kepada badan kita keseluruhannya dan tidurlah mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Setakat itu sahaja. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada surah An-Nas. Dan ada satu pengumuman, Ustaz Dr. Ridha Muhammad Noor ada buka satu tempat lagi tahfiz beliau An-Nur di Besut. Dapat tanah dan beliau pun ada program masa terdekat bersama dengan masyarakat. Maka tuan-tuan perempuan boleh sumbang di belakang, insya-Allah. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.